Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa tsalitsu min arkani salati takbiratul ihrami bi syurutiha. Yang ketiga daripada rukun salat itu ialah takbiratul ihram dengan sempurna syarat-syaratnya. Tak sempurna syarat tak sah takbiratul ihram itu. Apa syaratnya? Wahia iqa'uha ba'da al-intisab fil fardhi. Berlakunya takbiratul ihram tu ba'da selepas tertegaknya dalam fardu. Artinya telah masuk dalam fardu solat lah. Solat fardu, kefarduan solat. Maksudnya telah melakukan rukun sebelum daripadanya, iaitulah niat dan berdiri tegak. Itu yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bil lughatil arabiyyah, mestilah takbiratul ihram itu dengan bahasa Arab. Lil qadir 'alaiha, bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Tapi kalau dia tak boleh langsung ucapkan kalimah bahasa Arab tu, maka dia ucapkan dengan bahasa dia lah, yang boleh dia mampu ucapkan, dengan maksud Allah Akbar, kan? Allahu Akbar. Akbar tu sebenarnya isim tafdil atas wazan af'alu, berarti lebih besar daripada segala-galanya. Kalau maha besar tu kurang tepat, sebab maha besar tu boleh jadi sirah mubalaghah. Kabbara, sirah mubalaghah. Kabbara bukan sirah mubalaghah, salah. Seperti wazan apa tu, kubbar, fu'al, kubbar, maha besar. Kabir pun mubalaghah juga. Tapi di sini bukan kabir ke kubbar ke, tapi akbar. Akbar tu isim tafdil, artinya lebih besar daripada segala-galanya. Apa yang dapat dibayang, apa yang dapat dirasa, apa yang dapat difikir, Allah lebih besar daripada itu. Kalau kita fikir saiz, Allah Ta'ala lebih besar pada saiz, berartinya tak ada saiz. Begitu. Kalau maha besar tu, besar, kita bayangkan saiz. Tapi kalau lebih besar daripada saiz, bukan saiz lah, tak ada saiz lah. Jadi kefahaman yang begitu sangat penting untuk memastikan akidah kita itu sahih. Yang syarat yang ketiga, bagi takbiratul ihram tu lafzul jalalah, mesti ada kalimah Allah, kan? Allah. Yang ketiga. Yang keempat, mesti ada lafaz akbar, Allahu Akbaru. Yang syarat yang kelima, mesti ada taqdimul lafaz al-jalalah ala akbar, iaitulah Allahu nombor 1, Akbaru nombor 2. Jadi susunan tu mesti Allah dulu, lepas tu Akbaru. Syarat yang keenam ialah adamu maddi hamzatil jalalah. Tidak ni mad ni pada hamzah ni seperti Allah, dua harakat dah. Allah, kalau panjang ni Allah. Jadi tak sah lah, sebab syaratnya mesti tak panjang. Allah. Alif tu dia bukan baris atas. Alif tu tak ada baris, maka dia balik kepada fonatik dia balik. Fonatik kan, iaitulah apa ni, bunyi asal huruf alif tu ialah bunyi hamzah kan. Jadi Allah, Allah, bukan tu dah baris atas. Itu Allah, itu jadi panjang tu Allah. Tu yang salah tu, panjang. Yang betul Allah, Allah. Yang ketujuh, adamu mad ba akbar. Huruf ba tu tidak mad, tidak panjang. Allahu Akbar. Menurut Al-Bahuti, aksarul ulama, dia kata kebanyakan ulama mengatakan kalau dia panjangkan akbar itu membawa kepada kufur, syirik. Sebab
Akbar tu jamak kepada kabrun, gendang kan. Kabrun jamak dia akbar, artinya Allah tu gendang-gendang, banyak gendang. Itu sebab syirik. Dan tak sah kalau azan akbar, kalau solat pun akbar. Takbiratul ihram kan salah, tak sah lah takbiratul ihram dia. Syarat ke-8 ialah adamu tasdidiha, tidak mentasdidkan akbar ra tu, bar akbar, Allahu akbar, ada sabdu pula pada ra tu. Itu pun tak sah juga, dia tambah huruf kan. Patutnya Allahu akbar. Kalau dia Allahu akbar, itu salah, tak sah. Biasa orang lahjah ke pelat ke, dia terdorong ke arah tu. Kalau tak sengaja tak apa kan, tak tahu. Tapi kalau sengaja dia dah tahu, tak nak ubah, dia kata susah lah. Itu yang jadi tak sah, tak berusaha. Wa adamu ziyadati wawi sakinah, tidak menambah waw, waw yang huruf mati, baris mati, ataupun waw yang ada baris antara dua kalimah, antara kalimah Allah dengan kalimah akbar tu. Jadi kalau yang mati tu macam mana? Allahu akbar, Allahu akbar. Yang betul Allahu akbar, tapi dipanjangan Allahu akbar. Ataupun kalau ada baris Allahu akbar, Allahu alif tu hilang, dia jadi tukar jadi waw lah, Allahu akbar. Pun salah juga, dan tak sah lah takbiratul ihram tu. Allahu akbar, ada Allahu ada akbar, Allahu akbar, wow, bari bawah. Kena belajar. Kalau tak nak belajar, orang suruh belajar tak nak, tanggung sendiri. Jadi itu yang ke-9. Yang ke-10, wa adamu waw qabla jalalah. Sebelum Allah tu ada waw. Sama macam tadi jugalah. Allahu wa akbar. Ni waw ni waw ataf lah. Allahu wa akbar. Yang tadi Allahu akbar, yang ni Allahu wa akbar. Dia tambah waw ataf. Itu yang ke-10. Jadi kalau ditambah Allahu wa akbaru, itu tak sah, sebab ni menambah, ada waw ataf pula ditambah. Wa adamu waqfati adamu waqfatin tawilatin baina kalimataihi kama qayyadahu Zarkashi, dan tidak waqfah, tidak berhenti tawilah, tidak berhenti lama antara dua kalimah Allah dan akbar itu. Allah akbar. Lama tu huruf lah. Bila orang dengar lama berhenti, tu lama lah tu. Kalau orang kata biasalah tu, tu tak lama. Kalau dia kata Allahu akbar, tak lama, okey lah. Kalau dia kata Allah akbar, itu batal, takbirnya batal. Kama qayyadahu Zarkashi, seperti yang dikaitkan oleh Imam Az-Zarkashi fi syarh tanbih, dalam kitab tanbihnya. Wa muqtadahu annal yasir la tadur, dan apa yang dapat dipaham daripada kata-kata Imam Zarkashi itu, bahawa kalau pendek je tidak membatalkan takbiratul ihramnya tu. Contoh Allahu akbar, pendek kan, itu tidak memudaratkan takbiratul ihramnya. Wa bihi saraha fil hawi as-saghir, dan begitu juga seperti yang ditegaskan dalam kitab Al-Hawi as-Saghir. Wa aqarrahu alaihi Ibnul Mulqin, dan diakui oleh Ibnul Mulqin fi syarhihi, dalam syarahnya. Wa ayyasma, okey, habis itu. Jadi itu nombor 10. Masuk nombor 11, wa yasma'a nafsahu jami'a hurufiha in kana sahih as-sam'i wa la mani'un min laghatin wa ghairihi, dan hendaklah dia dengar, artinya suara itu keluarlah, tak boleh angin je, dia mesti dengar suara dia. Kalau angin pun ada berbutir lah, dia tahulah apa yang dia sebut lah. Allah
kan. Tapi dengarlah, setiap huruf alif tu dengar, lam ha tu dengar, akbar tu dengar, dengar setiap huruf tu. Kalau dia Allah, ha tu tak dengar. Allah akbar, ha tak dengar, tu tak sah, sebab kurang huruf dia. Kalau dia alif tu tak dengar, Allah, pun tak sah. Allah alif hilang. Kalau Allah bar, alifnya kam hilang. Allahu bar, Allahu akbar, ra hilang. Jadi itu tak boleh. Mesti semua huruf tu dengar itu kalau dia mempunyai pendengaran yang sahih, pendengaran dia sihat. Kalau dia pekak, itu lain cerita kan. Ini kalau ukuran orang yang sihat lah. Wala mani'a min laftin, wala mani'a min laftin, dan tidak ada halangan lah kalau dia tu laghat, pelat, atau tak boleh sebut betul kan. Wa ghairihi, contohnya orang India Allahu akbar, jadi boleh datang salah, itu laghat lah. Ataupun Allahu akbar, kan dia tak boleh sebut ra. Allahu akbar, sah lah sebab dia laghat. Wa illa fayarfa'u sautahu biqadarin ma yasma'uhu. Kalau tidak, kalau dia terpaksa kuatkan suara dia untuk menjadikan dia punya bunyi itu lebih jelas, maka dia kena kuatkanlah. Wa illa fayarfa'u sautahu biqadarin ma yasma'uhu law lam yakun asam. Jadi dia kena dengar yasma'a, dia kena dengar apa yang dia ucapkan tu, Allahu akbar tu. Kalau tak dengar, dia kena angkat suara dia pada kadar yang dia boleh dengar. Kalau dia bukan orang yang pekak. Kalau pekak tak guna lah, jerit macam mana pun tak dengar, habis. Itu maknanya nombor 11, dia dengar apa yang dia ucapkan. Kalau dia tak berapa dengar, dia kena kuatkan suara dia. Syarat yang ke-12, wa dukhulu waqtil fardi ka takbiratil faraid. Dia takbiratul ihram tu mesti dah masuk waktu fardu. Contohnya dia nak solat zuhur, mesti dah masuk waktu zuhur. Untuk bertakbir solat fardu zuhur kan, mesti dah masuk waktu. Kalau dia terkeliru kata jam jam radio, dah azan, tapi sebenarnya belum masuk waktu, ada seminit lagi. Jadi dia siap-siap, dia solat, masa dia nak siap tu belum masuk waktu. Bila Allahu akbar, bila masuk kebetulan masuk aja waktu, dia pun Allahu akbar, sah lah solatnya. Tapi kalau dia Allah, masa Allah tu belum masuk waktu lagi, setengah Allah tu baru masuk waktu, Allah baru masuk waktu kan. Jadi alif tu dia tak masuk waktu, Allah ujung tu baru masuk waktu, itu pun tak sah. Sebab takbiratul ihram tu mesti sepenuhnya masuk dalam waktu. Tapi kan niat tu tak boleh juga ya. Niat mesti dalam waktu juga. Niat dalam hati kan, aku solat zuhur, aku solat fardu zuhur. Zuhur tu fardu lah, fardu zuhur, tu paling kurang-kurangnya fardu zuhur ataupun zuhur. Zuhur tu fardu lah, sekurang-kurang kan. Mesti dalam waktu. Taib. Wan naflul muaqqatu disabab. Jadi takbiratul ihram tu mesti dalam waktu untuk dia bertakbir Allahu akbar, dan untuk solat fardu dan solat sunat yang mempunyai waktu dan solat sunat yang mempunyai sabab, mesti dalam waktu kan. Solat qabliyah mesti selepas masuk waktu. Allahu akbar untuk qabliyah dalam waktu.
solat tahiyat masjid, masuk dulu masjid. Sebab dia solat tahiyat masjid, sebabnya masuk masjid, masuk dulu masjid, baru dia takbir Allahu Akbar tu. Kan. Wa iqam, okey, itu nombor 12, dah masuk waktu. Bagi solat fardu dan solat sunat dah masuk waktu, dia boleh takbir. Yang nombor 13, iqa'uha halal istiqbal haitsu syarratnahu, mestilah berlaku takbiratul ihram tu ketika menghadap kiblat. Halal istiqbal, menghadap kiblat, seperti yang kami telah syaratkan terdahulu. Ini bagi solat fardu lah, solat fardu kan. Solat sunat itu ada pendetailannya lagi. Baik. Yang ke-13, wa ta'khiruha an takbiratul imam fi haqqil muqtadi. Hendaklah orang yang menjadi makmum tu takbiratul ihram tu selepas daripada takbiratul ihram imam. Dia mesti selepas takbiratul ihram imam. Bagi orang yang mengikut orang yang jadi makmum. Habis. Dekat sini kita fa hadhihi 15 syartan. Ini 14 Jadi muallif dia kira 15 yang kita catat sini 14. Carilah mana lagi. Dia 15 kata musannif kita, kata muallif 15. Yang 15 syarat ini, in ikhtalla wahidun minha lam tanaqid salatuhu. Jika kurang satu syarat takbiratul ihram ni, tak sah solatnya, tak sah solat. Wa dalilu wujubi takbiri khabaru al-musi' salatihi. Dalil wajibnya takbiratul ihram itu seperti hadis menceritakan tentang orang yang solatnya tu buruk solat dia. Solatnya buruk. Kata sabda Nabi SAW, idza qumta ila salati fakabbir, apabila engkau nak mendirikan solat, maka bertakbirah takbiratul ihram. Thumma qra ma tayassara ma'aka minal Quran, kemudian bacalah apa yang mudah bagi engkau daripada Al-Quran. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'ah, kemudian rukuklah sehingga engkau tamakninah dalam rukuk. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisah, kemudian engkau bangkitlah. Dekat sini dia ada tingkatan sujud kan. Tapi kalau daripada apa yang tertulis daripada sini, dia kata kemudian berdirilah, tegaklah tegaklah sehingga engkau tamakninah dalam duduk. Artinya duduk antara dua sujud lah ni. Duduk antara dua sujud, mestilah ada tamakninah. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian buatlah macam tu pada semua solat engkau. Jadi kemungkinan nakal daripada apa ni, pencetak ni, mungkin ada silap pada hadis ni, ada kekurangan. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim. Wal ittiba' ma'a khabar, dan mengikut kepada hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana yang kamu sekalian lihat aku bersolat. Wala tadurru ziyadatun la tamna'u ismu takbir ka Allahu al-akbar, dan tidak mudarat tambahan yang tidak menghalang nama takbir, contohnya Allahu al-akbaru, kalau Allahu akbaru itu apa tu, mubtada khabar. Kalau Allahu al-akbaru sifat mausuf, tapi tak menghalang dia punya makna kan, tidak merubah makna, itu sahlah ditambah alif lam kat sini. Li'annaha tadullu ala ziyadati mubalaghatin, dia menunjukkan kepada tambahan yang bersangatan akbar.
ziyadati mubalaghatin fi ta'zim, pada pengagungan kepada Allah Subhanahu taala, pada akbarnya tu menambah pengagungannya. Wa huwa ada alif lam, wa huwa al-ish'ar bi takhsis, ia menunjukkan, merasakan kepada takhsis, pengkhususan, pengagungan yang khusus kepada Allah. Ada tambah alif lam. Wa kadzalika Allahu akbaru wa ajallu. Kalau kita tambah ajallu, ada Allahu akbar dulu, lepas tu tambah ajallu. Ajallu ni hebatlah, Allah maha besar, Allah lebih besar daripada segalanya dan lebih hebat daripada segala-galanya. Ataupun ditambahnya au Allahul Jalilul Akbaru, ditambah al-Jalil kan. Jadi tidak mudarat kepada takbir. Yang penting ada Allahu dan Akbaru, ditambah tengah-tengah ni al-Jalil. Jalil jalalah lah, ajallu, jalla jalaluh, Allahu jalla jalalah, Jalil, yang sangat hebat lah. Wa kadza kullu sifatin min sifatihi ta'ala. Begitu juga kalau kita tambah dengan semua sifat Allah Ta'ala daripada namanya yang semua 9 tu ditambah dekat tengah, semua tak ada masalah. Ataupun selepas akbar, tak ada memudaratkan takbiratul ihram illam yutil biha alfaz. Syaratnya mestilah antara Allah dengan akbar tu tidak panjang dia punya pemisah dia, kan. Kalau fa'intala, kalau panjang pemisah antara Allah dengan akbar tu, contohnya Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusu akbar, panjangnya. Dia alladzi la ilaha illa huwa al maliku al qudus, semua ni ismu min asma'illahi ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala semuanya. Tapi banyak dia memisahkan antara Allah dengan akbar tu, banyak kalimah panjang, maka darra mudarat, tak sah takbiratul ihram itu. Walau lam yajzam ar-ra' min akbar, dia tidak mematikan ra' tu. Allahu akbar, dia tak mati kan. Allahu akbar, dia Allahu akbaru. Jadi lam yadu tidak mudarat. Yang afdalnya akbar mati, sebab dia menunjukkan kepada jazam. Akbar, ada hentak gitu kan. Itu yang afdal. Tapi kalau nak hidupkan akbaru, maka sah. Khilafan lima qtadahu kalamu Ibnu Yunus, berbeza dengan seperti mana yang difahami daripada kata-kata Ibnu Yunus dalam syarah Tanbih. Maksudnya Ibnu Yunus kata tak sah, mesti akbar juga mati. Kalau hidup kan dia tak sah, kata Ibnu Yunus lah, daripada apa yang dapat difahami daripada kalamnya. Wastadalla lahu ad-Dumairi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru jazmun. Kata ad-Dumairi, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa at-takbir itu mesti jazam. Takbir tu ialah jazam, mesti Allahu akbar, kata ad-Dumairi, Imam ad-Dumairi. Baik. Qala al-Hafiz Ibn al-Hajar, berkata al-Hafiz Ibn al-Hajar, inna hadza la asla lahu. Sebenarnya yang mengatakan mesti jazam tu tak ada dalil pun. Wa innama huwa qalun nakhai ataupun nakhai. Itu kata-kata nukhai saja, kata Ibn Hajar, bukan hadis. Wa ala taqdiri wujudihi fa ma'nahu adamu taraddud fihi. Jadi kalau nak ditakdirkan tentang kewujudan kata-kata at-takbir jazmun tu, kalau kita nak faham secara takdirinya, maka dia membawa maksud
tidak ada keraguan padanya, tak ada ragu. Sebab tu kena Allahu Akbar, tak ragu lagi dah. Kalau Allahu Akbarun, ada cerita lagi nanti kan. Itu menurut orang yang mengatakan mesti jazam tu, ataupun lebih baik jazam. Okey. Maksudnya kalau nak ditakdirkan kata orang yang mesti, kalau nak ditakdirkan kepada kata-kata orang yang mengatakan mesti jazam tu, maksudnya mesti jazam, tidak boleh taradud. Itu kalau kita nak takdirkan. Baik, Allah alam. Wa yusannu alla yuqsir takbir bihaitsu la yufham, dan disunatkan tidak memendekkan takbir itu sehingga tak faham. Contohnya Allah Akbar. Sampai orang dengar apa benda tu? Allah Akbar. Tak baru dengar kan. Daripada jauh orang dengar tak faham apa cakap tu, lajunya. Itu sunat tidak pendek, laju sangat. Sunat tidak laju. Wa alla yumattatuhu bi ayyubaligha fi maddihi, dan tidak meleweh-lewehkan, memanjang-panjang sehingga melampau panjang dia. Allahu Akbar. Boleh bar tu panjang. Yalah, sebab dia nak sesuaikan dengan kalimah lain kan. Allah, nak masukkan niat, nak masukkan niat. Orang biasa Melayu dia panjang Allah tu, Allah panjang kan. Itu jumatid dia disunatkan tidak memanjangkan, meleweh-leweh gitu. Allah nak masukkan ni, oh sahaja aku solat, masuk semua. Padahal yang wajibnya apa ni, fardu zuhur. Itu yang wajibnya fardu zuhur. Itu ya. Atau nak lebih yakin, aku solat fardu zuhur. Aku ni solat mestilah kan. Kalau tidak buat takbir mesti solat fardu zuhur. Itu yang wajibnya, yang lain tu semua sunat. Seperti yang telah lalu kita bincangkan. Bal ya'ti bihi mubayyinan, hendaklah dia menyebut takbiratul ihram tu dengan jelas. Hendaklah disebut dengan jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitulah. Wal isra' bihi aula min maddihi. Jadi kalau sebut dengan cepat tu, bukan dengan laju, dengan cepat lah, itu lebih aula daripada kita panjang. Allahu Akbar, tu panjang. Yang aulanya lebih utama, ni lebih utama, bukan sunat apa ke, utama je. Allahu Akbar, gitulah. Itu yang lebih utama berbanding dengan Allah panjang. Li'alla tazulun niyah, sehingga sampai tergelincir niat. Kalau panjang macam-macam masuk nanti. Allah macam-macam masuk, kan. Allahu Akbar jazam, pendek. Wa ayyajhara al-imam bi takbiratil ihram. Kalau imam dia mesti hendaklah, bukanlah mesti kan, hendaklah dia menjaharkan, mengkuatkan takbiratul ihram dia, wa takbiratil intiqalat, dan semua takbir intiqalat yang lain tu semua dikuatkan. Masa nak rukuk Allahu Akbar, i'tidal tu sami Allahu liman hamidah, dikuat. Liyasma'a al-ma'mumin, agar semua makmum dengar. Faya'lamu salatahu, agar semua makmum tahu solat imam tu dia boleh ikut. Bi khilafi ghairuhu min ma'mumin, beza keadaan dengan selain daripada imam. Di kalangan makmum, kalau makmum dia tak boleh dah kuat, nanti orang keliru. Mana satu suara imam, mana satu suara makmum. Wa munfarid, bi khilafi ghairihi min ma'mum wa munfarid. Berbeza keadaannya dengan makmum, tak boleh kuat. Orang sembahyang seorang pun tak payah kuat, tak perlu kuat. Fasunnatu fi haqqihi al-israr, maka yang sunnah bagi makmum dan bagi orang sembahyang seorang, dia takbir perlahan, israr sir, perlahan, dengar sendiri je. Naam, ada kecuali.
illam yablugh sautal imam jami'al ma'mumin jahara ba'duhum nadban wahidan atau aksar bihasbil hajah yablugha anhu. Jadi tadi makmum dia kena takbir perlahan, tapi ada kecuali jika suara imam, takbir imam tu tak sampai suara takbir imam tu kepada semua makmum yang lain, maka bolehlah sebahagian daripada makmum itu mengkuatkan suaranya nadban wahidan, sama ada satu orang daripada makmum tu yang mengkuatkan suara imam tu supaya orang lain boleh dengar, atau aksar ataupun lebih daripada satu orang, mungkin perlu daripada 3-4 orang kan, terutama makmum yang duduk tepi pintu kan. Jadi dia sambungkan suara imam tu agar orang yang solat di luar pintu bahagian belakang anjung masjid sana tu boleh dengar suara imam. Ini bagi keadaan tak ada mikrofon. Sekarang ni memang ada mikrofon, tapi kadang-kadang mikrofon rosak, makmum ramai, ketika tu dah, ataupun di solat di lapangan, jadi kena adalah beberapa orang yang menyampaikan suara imam tu, namanya tablighus saut, menyampaikan suara imam agar orang belakang tu tahu gerakan imam dan dia boleh berikut serentak. Bihasbi al-hajah, berapa ramai itu ikut keperluan, agar sampai suara imam tu ke semua makmum. Li khabari sahihaini, berdasarkan kepada hadis Bukhari Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salla fi maradihi bin nas, Nabi solat bersama orang ramai masa baginda sedang sakit, di hujung umur baginda kan sakit, maka baginda jadi imam lah. Wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yusammi'uhum at-takbir, manakala Sayyidina Abu Bakar duduk belakang Nabi dan dia memperdengarkan takbir Rasulullah tu kepada orang ramai. Artinya Nabi suara dia perlahan lemah, jadi Abu Bakar kuatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang afdalnya Allahu Akbar. Kalau panjang Allahu Akbar, itu boleh juga, tapi yang aula macam di atas tadi, yang lebih afdal pendek, Allahu Akbar, pendek. Walau kabbara lil ihram, kalau dia bertakbir untuk takbiratul ihram, untuk takbiratul ihram, walau kabbara lil ihram takbirat nawiyan bi kulli minha al iftitah dakhala fi salah bil autar. Kalau dia jenis orang was-was di takbiratul ihram banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana satu tu? Sebab pada setiap kali dia takbir tu dia berniat, nawiyan bi kullin minha, dia berniat Allahu Akbar, oh tak jadi, was-was lah, Allahu Akbar, oh tak jadi. Jadi yang dikira ialah pada bilangan ganjil. Jadi Allahu Akbar satu kali, Allahu Akbar kali kedua tu membatalkan yang pertama. Jadi masuk kali ketiga Allahu Akbar, masuk balik. Yang keempat Allahu Akbar, keluar balik. Allahu Akbar sekali, yang kelima masuk balik. Jadi yang dikira ialah bil autar, yang ganjil tu. Okey. Wa kharaja minha bil asfa', yang takbir bilangan yang genap tu, itu dikira keluar daripada solat. Jadi takbir bilangan genap tu kira membatalkan takbir yang pertama, yang ganjil. Yang pertama tu dah sah dah, dia pergi takbir sekali lagi dengan niat. Jadi mana boleh dua kali niat kan. Jadi niat kedua tu membatalkan yang pertama. Jadi dah keluar daripada solat lah, batal lah solat dia. Takbir sekali Allahu Akbar, masuk balik dalam solat.
lianna man iftataha salah thumma nawa iftitah salat ukhra batalat salatuhu. Kerana siapa yang membuka solatnya kemudian dia berniat untuk solat yang lain pula, kan, solat pertama dah sah, tapi dia niat sekali lagi untuk solat yang lain, maka batal solat dia, batal. Wa hadza in lam yanwi baina kulli takbiraini khurujan au iftitahan. In case ini, jika dia tidak berniat antara dua takbir tadi tu untuk keluar solat, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, antara dua takbir tu dia tak ada niat nak keluar, jadi takbir yang kedua tu membatalkan takbir yang pertama, kan. Sebab dia tak ada niat contohnya dia Allahu Akbar, tak jadi aku keluar lah, itu ada niat takbir untuk keluar daripada takbir pertama. Kemudian takbir kedua tu sah lah, sebab takbir pertama telah dibatalkan oleh niat dia, kan. Faham tidak tu? Wa illa, maksudnya kalau di tengah antara dua takbir tadi tu, selepas takbir pertama, aku batalkan lah, tak sah lah pertama, takbir pertama aku, sebab dia was-was kan, tak sah lah, aku cancel, takbir pertama cancel. Maka takbir kedua tu walaupun ganjil, walaupun genap, sah. Sebab apa? Takbir pertama telah dibatalkan oleh niat. Wa illa fa yakhruju bi niat, dia takbir pertama keluar dengan niat dia tadi, kan. Kemudian dia masuk balik dengan takbir yang kedua, dia masuk balik lah, baru sah takbir yang kedua. Tapi kalau tak ada niat apa-apa, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka takbir yang kedua membatalkan takbir pertama. Fa in lam yanwi bi ghairi takbirah al-ula syai'an lam yadur, jika dia tidak berniat masa takbir pertama tu apa-apa pun, dia Allahu Akbar, tak ada niat, kosong, kemudian dia takbir kali kedua, maka takbir kedua tu tidak memudaratkan dia, sebab takbir pertama tu dia tak ada apa-apa pun, belum solat lagi, tak ada niat, maka takbir kedua tu sah. Li'annahu zikrun, kerana takbir pertama tu dianggap zikir saja, bukan takbiratul ihram, sebab tak ada niat. Wa mahallu ma dzikir ma'al amdi kama qala Ibnu Rif'ah, dan kedudukan apa yang telah kita bincang tadi tu, sebentar tadi tu, kalau dia sengaja buat takbir banyak kali, maksudnya kalau sengaja buat takbir banyak kali, boleh jadi dia main-main ataupun dia was-was, yang penting dia sengaja kan, dia takbir banyak kali. Jadi kalau takbir pertama, takbir kedua tu dia terus, tak ada selang apa-apa, takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Tapi antara selang takbir pertama dan kedua tu dia ada niat untuk keluar, maka takbir yang kedua tu sah. Kama qala Ibnu Rif'ah, kata Ibnu Rif'ah, amma ma'as-sahwi fala butlana, tapi kalau dia lupa, dia takbir pertama Allahu Akbar, dia terlupa, aku dah takbir belum, terlupa kan, penyakit lupa, ada penyakit lupa kan, dia pening, kemudian takbir sekali lagi, maka takbir kedua tu tidak membatalkan, sebab dia lupa. Waman ajaza, siapa yang lemah, tak mampu, tak ada kemampuan, wa huwa natiqun anin nutqi bitakbir, dia boleh cakap tapi tak boleh nak sebut takbir tu dengan bil arabiah, dengan bahasa Arab. Turujjama anha, dia boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Tarajjama anha, tarajjama, dia terjemahkan kepada bahasa lain yang sama erti dengan Allah, sama erti dengan akbar, bi ayyi lughatin syaa, dengan apa-apa bahasa sekalipun. Kita tak tahu, Allah Ta'ala Maha Kaya menciptakan manusia berbagai-bagai bahasa, bentuk, kemampuan. Jadi kita tak tahu, ni adalah kemungkinan tu kalau berlaku, maka beginilah penyelesaian dia. Namun salat wajib, wajib ta'allum, wajib dia belajar, in qadara alaihi, kalau dia mampu belajar, walau bisafarin ila baladin akhar, sekalipun dia terpaksa pergi ke negeri lain untuk belajar, dia wajib pergi, wajib.
li anna ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebab ada kaedah usul fiqh, sesuatu yang tidak boleh, satu kewajipan yang tak boleh dilakukan dengan sempurna melainkan dengan perkara itu sendiri, maka kewajipan itu, maka perkara itu menjadi wajib. Contohnya belajar tu untuk sebut takbiran, untuk belajar tentang solat kan. Kalau kita tak pergi belajar, tak tahu nak solat, maka hukum belajar tu wajib. Hukum belajar tu wajib. Sebab kalau tak belajar, tak tahu nak solat yang betul dan salah. Wallahu ta'ala alam dulu. Ada 40 minit. Jadi akan datang kita akan sambung kepada faidatun innama sumiyat hadhihi takbirah takbiratul ihram dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.